darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay guys, hari ni seperti yang korang baca tajuk, aku akan share dengan korang pengalaman aku berdepan dengan kemalangan. Okay, dia ada dua faktor di mana yang apa aku lalui ni terjadi pada kemalangan yang pernah terjadi, tetapi aku tak tahu pun kemalangan tu pernah jadi kat situ, tapi mata aku je nampak. Padahal dia adalah sesuatu yang dah berlaku. Dan satu lagi kemalangan yang betul-betul terjadi depan mata aku dan apa yang aku nampak di sekitar kawasan kemalangan tu. Jadi hari ni aku akan share, dan salah satu cerita yang berkaitan dengan kemalangan yang pernah terjadi ni adalah kisah tentang bas yang terjadi accident dekat Simpang Pulai tu, which is aku dah pernah cerita dekat TikTok. And hari ni aku akan share semula. Kejap, aku ni asyik pandang bawah ni sebab aku nak betul mic ni tau. Sambung balik. Jadi cerita yang aku nak sampaikan ni adalah cerita salah satu yang aku share dekat TikTok, di mana kalau korang tak pernah tengok TikTok aku ataupun korang tak ada account TikTok, korang boleh dengar cerita ni dekat sini. Cerita dia singkat sahaja, tetapi aku akan bawa semula dan aku akan tambahkan dengan kisah-kisah yang terkait di sini, okay? Kisah yang pertama ni terjadi waktu tu aku on the way nak balik Cameron tau. Lepas tu lalu kot jalan Simpang Pulai. Sampai dekat beberapa selekoh, tak jauh pun daripada Simpang Pulai tu, aku nampak satu kemalangan yang sangat-sangat tragedis, di mana aku nampak banyak sangat mayat. Ada macam dia orang tutup dengan kain lah, tapi kat atas jalan. Lepas tu orang kelang kabut. Lepas tu ada satu ambulans. Lepas tu ada kereta berhenti. So aku bila nampak keadaan macam tu, aku jadi gelabah tau. Aku terus cakap macam kat ayah aku, Ayah berhenti, tak tengok. Okay, dia tengok juga. Kesian lah tengok dulu. Aku macam popek-popek lah. Aku macam kesian. And aku rasa macam terkejut sebab waktu tu memang aku nampak beberapa mayat dekat atas jalan tu. Lepas tu orang memang kelang kabut time tu. And divider yang bahagian tepi tu memang dah pecah. Kiranya bas tu dah terjatuh. So aku memang gelabah. Ayah aku buat relax je. Dan kalau korang nak tahu, ayah aku ni dia jenis yang kalau bawa kereta, dia tak suka kejutan. Kalau tiba-tiba ayah, dia macam dia buat tak tahu je. Lepas tu kalau ada macam accident ke apa, ayah aku tak pernah berhenti. Sepanjang aku dengan ayah aku kan, kalau aku naik kereta, dia payah untuk berhenti kalau ada kemalangan. Aku tak tahu, mungkin ada faktor lain, dia risau kita orang sebab dia bawa anak-anak kan. Lepas tu lagi pula ramai je orang dah berhenti. So masa tu ayah aku diam. Sampai beberapa kilometer lepas pada kawasan tu, tiba-tiba ayah aku tanya kat aku, kamu nampak apa tadi? Aku pun ceritalah aku nampak kemalangan tu. Aku nampak mayat dekat atas jalan. Aku nampak orang kelang kabut, bas accident, teruk. Mungkin orang tu meninggal. Aku macam bercerita lah macam tu. Lepas tu ayah aku macam, kalau kamu nak tahu, ayah tak nampak apa-apa pun. Ayah aku cakap macam tu lah. So ayah aku nak bagi tahu kan yang dia memang tak nampak apa-apa. That's why dia punya respon senyap je. Sebab dia terkejut bila aku nampak dan aku menggelabah macam tu. Seolah-olah aku nampak kejadian kemalangan tu pada waktu tu. Dan lepas tu ayah aku cakap, untuk pengetahuan kamu, kat situ memang ada accident yang tragedis pun, tetapi seminggu yang lepas. Dah lepas. Apa yang kamu nampak ni benda yang dah terjadi. Ayah aku cakap macam tu. And then waktu tu ayah aku pun macam sedikit terkejut, campur macam dia tanya-tanya aku banyak kali tau. Dia macam nak dengar balik semula apa yang aku nampak dan apa yang terjadi waktu itu. So aku pun cakap lah, betul ke? Aku memang tak tahu tau kejadian tu. Untuk pengetahuan korang, pada waktu itu, korang boleh tengok kat artikel accident ni, dah lama pun. Pada waktu tu bukanlah zaman macam sekarang ni, ada benda sikit viral, semua benda boleh masuk kat laman sosial. Dulu kemalangan, benda-benda tragedis ni semua dekat paper je, ataupun dekat dalam TV kita dengar berita. Kalau dekat laman sosial ni memang tak ada. Sebab masa tu zaman Facebook, MySpace ke? Aku pun dah tak ingat dah. Tapi masa tu bukanlah macam sekarang. Untuk korang tahu, dekat handphone pun dah boleh tahu berita-berita. And that time pun bukanlah orang kata internet tu sewena-wenanya korang boleh dapat. So memang aku tak tahu pun tentang kejadian kemalangan tu, sehingga kan diberitahu. Bila aku tahu dah kisah tu apa semua, barulah aku tahu yang sebenarnya aku ni nampak benda yang dah lepas. Peristiwa ni sama juga macam aku pernah cerita kat korang, yang kisah aku nampak benda yang dah lepas, yang pernah terjadi. So itu yang aku lalui pada waktu first aku nampak kemalangan yang tragedis macam tu. Dan ada juga peristiwa di mana aku nampak satu kemalangan ni masa tu aku dalam kereta. Aku tak ingat aku dengan siapa, sama ada dengan aku dengan kawan ataupun dengan family. Kita orang nak pergi kat satu tempat tu. Suddenly ada dua motor superbike lomba-lomba, macam dia mungkin macam berlomba lah, sebab aku tengok dua ni macam laju sekejap. Waktu tu dekat highway tau. Lepas tu ada beberapa kumpulan motor, diorang melepasi kereta kita orang. So macam kira bagi aku konvoi motor lah kan.
Lepas tu sampai kat separuh jalan tu, motor tu terpelanting. Dia terlanggar kereta depan tu, satu superbike yang first kali yang laju tadi tu terpelanting ke tepi. Lepas tu motor entah ke mana, yang tuan bawa tu pun entah ke mana. Satu lagi motor tu lalu. Memang aku terkejut, tapi masa tu dalam kereta aku tu tak ada siapa yang terkejut. And aku pun tengok, aku nampak macam teruk sangat-sangat sebab masa motor tu terpelanting, dia macam termasuk dekat bahagian, kau tahu tak, dekat highway kan tengah-tengah tu kan ada divider tu kan. Dia termasuk kat situ. Lepas tu yang owner motor tu dia terpelanting macam jauh juga. Lepas tu bila aku terkejut tu, and aku baru tersedar yang benda tu sebenarnya mata aku je nampak bila mana aku tengok kat side mirror. Melalui side mirror tu memang aku tak nampak pun dekat belakang. Maksudnya aku nampak tu sekali laju macam tu je, sekali lintas je depan aku. So itu adalah kejadian di mana yang aku faham mungkin pernah terjadi dulu, ataupun mungkin mata aku je yang nampak, hanya gangguan jelmaan-jelmaan jin yang nak bagi mata aku nampak macam tu. Tapi basically kalau aku nampak kejadian sebegitu, selalunya perkara yang pernah terjadi. Sebab kalau aku nampak jelmaan ni, biasanya aku nampak jelmaan yang pelik-pelik, yang teruk-teruk. Tapi kalau macam jadi satu benda yang sangat-sangat terkejut dan tiba-tiba dia jadi macam nampak jelmaan benda ni, jelmaan ni macam nampak macam jelmaan orang-orang tu, selalunya benda yang dah lepas. So ada lagi satu peristiwa di mana aku nampak kejadian yang memang kemalangan pada waktu tu, di mana mata aku nampak dan mata orang sekeliling aku pun nampak. Maksudnya the real accident lah. Okay, kalau kejadian yang macam tu, ada satu kisah sedih yang aku nak share dengan korang. Waktu tu terjadi dekat Bukit Bintang. Aku tak tahu tragedinya orang tahu ke tak, ataupun masuk berita ke tak, ataupun ada diwar-warkan atau viral ke apa, aku tak tahu. Ada satu kejadian di mana salah seorang daripada kat kawasan tu, ada perempuan ni, aku tak tahu macam mana peristiwa tu terjadi, aku tak tahu real dia, tapi dia kena ragut tau. So masa dia kena ragut tu, motor tu ambil dia punya handbag tu. Okay, lepas tu terjadi macam tu. Dan kita kat tepi ni memang buat tak tahu je tau. So aku memang nampak lah peristiwa tu sebab dia terjadi depan mata. Tetapi kita tak boleh buat apa-apa. Apatah lagi aku. Orang sekeliling pun buat tak tahu je kan. So macam mungkin ada orang lain tolong dia lah. Sebab depan tu ada satu kereta polis, dan ada orang lain yang jaga-jaga tu. Tapi orang macam tak berapa peduli sangat peristiwa tu. And aku ada nampak orang cuma macam, Ya Allah weh, tolong weh, kenapa dia tu macam adalah juga respon daripada orang-orang kita ni kan. So macam tu sahaja terjadi. Lepas tu aku terus pergi ke depan. Aku pusing. Kalau korang perasan lah dekat Bukit Bintang ni kan, dia macam kawasan yang banyak kedai-kedai. Lepas tu ada kedai-kedai urut-urut apa semua tu kan. Jadi dekat situ ada satu kawasan selekoh ni. Waktu tu aku nak pergi. Lepas tu aku nampak yang tadi perempuan yang berlari tadi, yang dia kena ragut tu, dia lalu kat depan aku macam tu. Memang betul-betul berselisih dengan aku. Lepas tu aku macam tengok macam tu. Lepas tu aku tengok macam dia tak ada pegang handbag ke apa, tapi dia macam dah, cara dia tu macam dia dah lemah tau. Dia macam nak terjatuh tau. Dia macam tu kan. Lepas tu aku tengok lah. Aku macam perhatikan je. Aku macam tahulah yang dia tu mangsa daripada ragut tadi tu. Lepas tu aku pun tengok je dia. Sampai kat separuh jalan, dia terjatuh. Okay. Masa tu aku dengan kawan aku seorang. Kawan aku ke? Oh tak. Masa tu aku nak jumpa someone. Aku baru nak jumpa kenalan aku daripada WeChat. Yes, aku pergi kat tempat tu. Lepas tu aku tak sempat lagi jumpa. Waktu tu janji dekat McD tau. Lepas tu aku nak pergi tu, lepas tu aku dah nampak orang tu jatuh. Aku pun tengok je dia tak ada lama tu. Sebab aku macam berbelah bahagia. Aku macam kesian. Dalam masa yang sama aku takut. Sebab aku waktu student, dia stranger. Siapa dia, aku siapa. Aku jadi macam takut untuk mendekati dia lah waktu tu. Ada niat nak tolong tapi takut. Lepas tu aku perhatikan dia tu, dia pandang aku. Lepas dia pandang aku tu kan, dia macam menangis tau. Dia nampak lah muka dia tu macam nangis. Lepas tu dia pandang aku, dia macam dia macam tu tau. And aku memang tengok muka dia. Aku perasan, memang aku persis ingat muka dia tu. Dan aku macam, aku tengok dia macam tu je. Aku memang tak boleh nak cerita benda ni. Aku akan teringat dan aku sedih tau. Lepas tu aku terus pergi lintas jalan. Aku pergi kat McD jumpa kawan aku tu. So bila aku dah jumpa kawan aku, semua benda tu aku just macam anggap macam benda tu terjadi waktu tu je lah kan. Lepas tu malam lepas aku balik daripada peristiwa tu semua, aku mengigau tau. Aku termimpi perempuan tu berturut-turut selama 3 hari. Tak silap aku 3 hari ke 4 hari macam tu lah. Lepas tu benda tu memang mengganggu sangat. Mungkin sebab aku nampak dia macam struggle untuk dapatkan bag dia. Dan aku tak boleh tolong dia apa-apa. Lepas tu aku rasa macam sedih. Last aku mimpi dia tu, dia cakap apa tau kat aku. Dia kata dia ada, macam mana cakap dia, aku tak ingat sangat. Tapi cara dia cakap, dia sebenarnya ada satu benda yang dia nak kena buat
Maksudnya macam dia macam ni, dia cakap dalam mimpi ni dalam mimpi aku, dia macam nak bagi tahu yang dia sebenarnya nak ambil rantai mak dia tau dekat kedai mai. Maksudnya dia kena ragut tu, mungkin orang yang ragut dia tu memang dah ikut dia daripada situ. Dia ambil sebab dia macam gadai dia punya gelang emas ke rantai, aku tak tahu, tapi dia nak ambil balik untuk bagi sebab itu mak dia punya, tapi tak kesampaian. And then aku terjaga daripada mimpi dan aku faham lah benda ni sebenarnya yang dia dah tak ada tau. Dia dah meninggal. Aku tak tahu macam mana cara dia meninggal. Aku tak tahu sama ada dia jatuh ke waktu dia kena ragut tu, dia lari and then ada kereta langgar ke, sebab aku tak tahu peristiwa tu. Cuma kejadian tu jadi macam tu saja. Lepas aku mengigau tu, memang aku ingat muka dia. Sampai sekarang pun aku memang ingat. Dan aku rasa macam, aku ke? Salah aku ke? Sorry, aku terbawa emosi. Tapi peristiwa yang macam tu adalah peristiwa yang bagi aku sangat-sangat sedih. Bagi aku memang terkesan. Sebab benda tu aku nampak masa last, maksudnya jemaah last dia tu aku nampak. Aku tak tahu, mungkin kadang-kadang ada orang yang bila dia pergi, apa yang dia nak buat kali terakhir tu tak ditunaikan. Maksudnya hasrat dia tak ditunaikan. Dia macam, mungkin orang-orang yang terakhir yang melihat dia tu yang terkesan ke, aku tak tahu. Tapi sebab aku punya mimpi tu memang sangat real lah. Kalau kata dia hidup, masa last aku jumpa dia tu, memang dia macam tercungak-cungak. Lepas tu dia punya peluh badan dia tu, dia tak nampak darah tau. Aku tak tahu sama ada mungkin dia jatuh lepas tu terhentak kepala ke, sebab rambut dia tu memang dah berserabai and then kepala dia tu macam, aku rasa darah tapi tak apa nampak sebab dia macam pekat kat tepi. Aku tak tahu kalau korang pernah dengar kes kemalangan kat Bukit Bintang ke, ada kisah perempuan yang kemalangan kena ragut ke. Aku tak tahu benda tu masuk berita ke tak. Yang pasti aku dapat insting daripada mimpi aku. Maksudnya lepas aku nampak dia, maknanya kejadian tu kan aku kata aku nampak kat depan tu. Lepas tu aku nak pergi pusing ke depan tu. Patutnya dia lari, mestilah dia ke sana. Macam mana pula dia boleh pusing balik dan langgar aku kan? Bukan langgar lah, maksudnya lalu depan aku kan. Jadi waktu tu yang membuatkan aku fikir mungkin masa tu terjadi sesuatu kat depan sana, tetapi aku tak nampak. And then benda tu aku yang nampak. Aku nak cakap itu adalah Karin pun tak tahu. Sebab bila aku dengar beberapa ceramah, sebenarnya Karin ni adalah satu orang kata apa, jin juga, yang jin jahat. Ada ustaz cakap macam tu, tapi aku tak tahu aku cakap ni, aku beritahu terus terang, aku tak tahu berkaitan benda ni. Tapi yang pasti kalau korang kata roh berkeliaran tu, memang tak ada istilah roh berkeliaran. Sebab bila kita meninggal, roh kita dicabut, memang tak ada dah roh tu nak berkeliaran dekat dalam dunia nyata tu. Itu memang tak. Tapi kalau ada orang kata ada Karin kita apa semua tu, yang tu pun aku tak pasti. Sebab aku rasa banyakkannya yang aku nampak-nampak ni semua adalah jelmaan jin yang nak mengacau dan nak mengganggu sahaja. Kalau kata Karin tu aku tak tahu sebenarnya. Sebab aku dah cuba membaca, tapi aku dapat banyak tau. Aku dapat daripada banyak sudut pandangan dan dari banyak sangat. Ada yang hadis yang macam ni, ada yang macam tu. So kalau aku nak sampaikan kat sini pun, aku tak tahu mana satu yang betul-betul. Jadi aku cukup sampaikan, bagi aku itu adalah jelmaan jin sahaja yang mungkin menyerupai si mati tu. Perasan tak, setiap kali aku buat video je mesti ada bunyi cicak kan. Untuk pengetahuan korang, video semalam waktu aku tengah buat video tu, tiba-tiba ada bunyi cicak beberapa kali tu. Memang ada masalah sikit kat depan aku ni, kawasan depan aku ni. Lah sekejap. So berbalik pada cerita tadi yang berkaitan dengan penjelasan Karin tu, aku minta maaf aku tak boleh buat penjelasan kat sini sebab aku tak ada bukti-bukti lagi. Cuma aku mampu cakap apa pandangan aku sendiri, apa yang aku nampak tu aku anggap itu adalah jelmaan jin sahaja yang menyerupai. Aku ulang benda sama, bunyi lagi. Okay guys, aku terus ke next story. Okay, kejadian yang sama juga, kemalangan. Okay, waktu tu aku dalam kereta dan masa tu kita parking kat satu tempat. Lepas tu ada terjadi satu kemalangan. Yang ini kemalangan biasa sahaja. Dia tak teruk. Satu orang naik basikal dan satu lagi tu orang naik motor. So motor dengan basikal ni bertembung. And basikal tu seorang pakcik tau. Lepas tu bila basikal tu jatuh, tapi benda ni tak tragedis pun tau. Maksudnya bukan dia meninggal tu disebabkan kemalangan. Maybe sebab dia sakit jantung ke apa ke, aku tak tahu. Cuma apa yang aku mampu cakap waktu tu, orang memang semua kelang kabut dan kejadian tu memang orang panggil ambulans apa semua.
Tetapi yang sebenarnya arwah dah meninggal di tempat kejadian. So tak sempat dapat ambulans pun dia dah memang meninggal. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab aku dah nampak waktu tu jelmaan seperti arwah si mati juga berkeliaran di situ. Maksudnya dia pusing, kejap dia pusing kat sini. Tapi muka dia tak ada berdarah tau. Mungkin bagi macam kefahaman aku tadi tu yang aku cakap, mungkin dia meninggal disebabkan sakit jantung sebab memang darah tak ada. And motor dengan basikal tu pun accident seperti biasa je. Cuma aku nampak pakcik tu asalnya waktu dia bawa basikal tu, dia tolak basikal tu slow tau. Tapi bila aku nampak jelmaan jin yang menyerupai dia tu dekat sekitar dia tu dia macam bangun tu and sangat-sangat nampak macam orang sihat, seperti orang muda. Dia berjalan biasa je. And waktu tu orang tengah kerumun dia punya jenazah tu lah kan, sebab dia dah meninggal pada waktu tu tau. Macam tu. And then dia jalan macam biasa, dia pergi tempat lain. Lepas tu sebelum dia pergi tu, dia berkeliaran dulu kat sekitar dia. Dia tengok macam ni, dia tengok macam ni, lepas tu dia pergi. Dan kalau korang nak tahu, ada beberapa cerita kan, perasan ada orang buat cerita kisah, tak tahu lah cerita Malaysia ke cerita luar negara ke, banyak lah orang buat cerita di mana kalau orang yang ada juga macam aku, maksudnya dia boleh melihat benda-benda ni. Ada juga peristiwa kan, kadang-kadang dia nampak benda bila orang tu dah meninggal tapi dia nampak. Sebenarnya benda tu aku percaya juga sebab aku pun lalui benda yang sama. Mungkin bagi aku itu adalah jelmaan jin yang nak menyesatkan aku ataupun nak membuatkan aku rasa macam aku fikir-fikir ke apa ke benda tu, aku tak tahulah. Yang pasti itu adalah jelmaan di mana memang aku nampak sebegitu. Yang berkaitan dengan aku cakap tadi pasal kari dan apa semua tu, aku tak boleh nak jelaskan dan aku tak tahu. Sekiranya korang memang tahu dan korang memang belajar bidang-bidang ni dan korang tahu maksud yang betul-betul yang mengikut hadis sahih, korang boleh share dengan aku lah. Sebab aku memang tak tahu bab-bab ni dan aku cuba nak kaji tapi aku tengok banyak sangat, banyak pandangan dan aku tak berani untuk ungkapkan benda ni. So buat apa kita nak bagi tahu benda yang kita tak tahu betul ke tak kan. So buat apa kita nak sebarkan benda-benda yang salah. Jadi aku beritahu kat sini saja, aku memang tak tahu bahagian ni. Kalau korang tahu, korang boleh explain kat aku. At least setidaknya aku tahu juga ilmu berkaitan benda-benda macam ni. Ada satu peristiwa juga terjadi. Benda ni terjadi tahun ni. Tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni, okay, waktu bulan puasa, abang ipar aku dengan kakak aku accident tau. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa yang terjadi yang teruk. Dia accident tu disebabkan kereta yang belah sana tu terpelanting dan hempap ke kereta abang ipar aku ni. So memang remuk. Dan Alhamdulillah lah kakak aku dengan abang ipar aku ni selamat. Tetapi kereta memang hancur langsung-langsung. Dan accident tu sangat macam tak masuk akal. Bila tengok si pemandu tu, dia kata dia tak mabuk and then tak ada bau arak dekat dia. Dan aku pun tak tahu macam mana benda tu boleh berlaku. Tapi yelah, ujian Allah nak bagi kan. Dan peristiwa tu terjadi kat satu tempat tu, di mana tempat tu betul-betul ada banyak kemalangan yang terjadi. Dan masa kejadian tu pun memang aku ada nampak 2-3 lah jelmaan yang sepertinya sudah tiada. Sebab apa aku cakap macam tu, aku nampak ada satu tu jelmaan dia pakai helmet tetapi bahagian separuh dia ni, bahu lengan dia tu tak ada, langsung terputus, macam penuh dengan darah-darah. Dan ada lagi satu jelmaan tu aku nampak dia tu pakai jubah tau, tetapi bahagian bawah dia ni dah terkeluar, perut dia macam ada keluar urat-urat apa semua. So aku tahulah itu adalah jelmaan sahaja. Jadi dekat situ sebenarnya memang dah terjadi beberapa kemalangan di mana memang ada yang meragut nyawa dan ada yang kemalangan. Maksudnya tempat tu memang tempat yang sentiasa jadi kemalangan lah. Perasan tak, biasanya kan kalau macam tempat tu biasa terjadi kemalangan, orang akan cakap tempat tu berhantu dan sebagainya kan. Dia sebenarnya bukanlah nak katakan tempat berhantu, cumanya bila banyak sangat terjadi kemalangan, kadang-kadang disebabkan benda-benda tu tau, gangguan. Kadang-kadang boleh jadi orang tu accident sebab dia nampak jelmaan tu and then dia nak elak jelmaan tu, terlanggar pokok, terlanggar kereta sebelah. Lepas tu terjadilah kemalangan dan berantailah kemalangan. Selalunya memang macam tu. Kalau korang perasan yang pernah digempar-gemburkan kat Jalan Karak kan, and then ada orang buat cerita juga kan. Sebenarnya aku tak nafikan, masa aku pernah nak pergi Bentong masa tu dengan kawan aku nak pergi rumah dia, memang aku ada nampak satu jelmaan kereta di mana kereta tu terhuyung-hayang tau. Tapi sebenarnya tak ada pemandu. Yang macam tu pun aku pernah nampak. Dan yes, aku tahu cerita ni ramai sangat orang buat cerita tu. Aku tak tahu sama ada memang dia nampak benda yang sama ataupun dia memang ambil cerita daripada orang lain ke. Tapi peristiwa tu pernah terjadi dekat diri aku sendiri. Aku pernah nampak kereta yang bergerak tanpa pemandu. Dan juga aku pernah nampak juga ada orang melintas. Itu memang kerap sangat terjadi
that's why aku tak ambil lesen kereta dan aku tak bawa kereta. Sebab aku risau. Kadang-kadang ayah aku bawa kereta ke, mak aku bawa kereta ke, aku yang gelabah lebih sebab aku nampak. Itu aku tak pegang steering. Kalau aku pegang steering macam mana? Jadi itulah salah satu faktornya juga. Tapi taklah, bukanlah sebab itu semata-mata aku tak ambil lesen kereta tu. Adalah sebab-sebab lain sebab aku tak berapa yakin. Tetapi benda tu boleh je diatasi. Sebab apa kita nak takut dengan benda-benda macam tu? Kalau dah ajal sampai meninggal juga kan. Kok mana-mana pun benda ni dia hanya mengacau kita, bukanlah seperti sampai dia meragut nyawa kita. So kita kena tahu benda tu dan janganlah kita takuti dia lebih daripada kita takut Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so apa perkongsian aku dekat sini yang aku cerita kat korang ni adalah apa yang aku nampak semasa aku tengok orang kemalangan ataupun tempat-tempat yang pernah terjadi kemalangan di mana dah lepas tapi aku nampak yang terkini, seolah-olah benda tu baru terjadi. Itu perkongsian akulah. Dan ini adalah untuk jawapan ada salah satu seorang subscriber aku ni yang dia memang request untuk tahu berkaitan dengan benda ni. Jadi aku sharekan kat sini apa yang aku pernah lalui. Okay, kalau korang macam request sesuatu benda, kalau benda tu pernah terjadi dekat aku dan pernah aku lalui, maksudnya aku ada pengalaman berkaitan benda tu, aku akan share dengan korang. Jangan risau, aku akan share satu-satu. Cuma sebab aku buat video kan, aku selang-selang sikit kan. Kadang selang sehari macam tu, kadang 2 hari kan. Jadi aku akan cerita. Kadang-kadang ada benda yang aku nak cerita tapi disebabkan ada orang lain request benda lain, aku cerita dulu benda tu. Sebab aku terlalu banyak pengalaman. To be honest, memang daripada aku kecil sampailah sekarang, alhamdulillah aku hidup lagi ni, aku memang lalui pelbagai sangat pengalaman-pengalaman yang pelik lah, di mana kadang-kadang orang tak boleh expect benda tu tau. Itu semua apa yang aku lalui. Okay guys, aku rasa cukup sampai di sini sahaja cerita aku, perkongsian aku untuk hari ini. Kiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan, kesilapan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.